Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jumpa lagi kita dalam podcast Sembang Lawyer. Lawyer apa? Azmer. Lawyer Azmer. Untuk episod yang kedua. Okay, hari ni kita nak bawa tentang cyberbully. Apa benda cyberbully ni? Dia sangat fitnah ke macam mana? Cyberbully ni benda baru. Okay. Sebabnya sejak ada cyber ni lah. Sejak ada cyber. Okay. Dan juga sejak ada kesalahan jenayah tentang bully cyber ni. Jadi jenayah. Sebab sebelum ni tak adalah secara spesifik kesalahan jenayah untuk bully cyber ni. Tapi sejak diperkenalkan undang-undang tentang kesalahan jenayah bully cyber ni, maka dah ada orang mula membuat tindakan undang-undang saman sivil untuk menuntut ganti rugi sebab bully cyber ataupun cyberbully ni. Tapi kat luar negara sebenarnya dah banyak dah. Kita je yang mungkin masih lagi baru untuk dari segi undang-undang kita baru nak perkenalkan bully cyber ni. Bully cyber ni katakanlah dia cakap benda tu benda benar. Jadi dia bukan saman fitnah lah kan? Bukan. Fitnah tu nama pun fitnah. Nama jadi, pun fitnah. Benda tu memang tak betul. Jadi sebab tu fitnah. Okay, jadi sebab elemen fitnah ni dikena salah satunya benda tu fitnah. Tapi cyberbully ni benda tu mungkin betul. Ya, mungkin betul. Contoh jadi dia macam bukan sama fitnah lah. Contoh kalau kau kata saya ni gelak. Kan? Okey. Gelak, gemuk kan. Okay. Jadi benda tu saya kata itu bully. Betul. Betul kan. Jadi kalau kita rasa benda tu memberikan tekanan emosi kepada kita, jadi kita boleh mengambil tindakan saman sivil. Dia panggil saman sivil. Betul. Okay. Tapi nama pun cyber. Jadi cyber tu maksudnya dia membuat komen-komen dan membuli kita itu dalam ruangan media-media sosial lah, cyber. Mana sahaja platform-platform yang berbentuk cyber ni. Media sosial lah media terutamanya. Sosial lah. Dalam media sosial lah. Jadi apa bentuk-bentuk cyberbully kalau boleh Lawyer Azmi terangkan? Yang lazimnya yang dah pernah jadi dahuluan kes body shaming lah. Dia tak silap saya kes tu di Johor. Di mana dia merupakan tindakan kerana orang yang mengata kepada dia tu mengutuk tentang bentuk badan dia. Jadi dia filekan tindakan saman cyberbully tu dan mahkamah membenarkan dan mengarahkan supaya ganti rugi tu dibayar kepada beliau. Ganti rugi tu dalam bentuk apa? Ganti rugi wang lah. Bentuk wang. Ya, bentuk wang. Dan cyberbully ni dia subjektif lah. Mungkin benda tu juga contohnya kalau kita banyak sekarang ni kita tengok macam komen-komen yang berbentuk bully. Contohlah sekarang ni kita duduk dengar orang kata jangan koyak lah. Ni koyak lah tu. Contoh apa saja perkataan-perkataan yang mungkin intimidate kita, menyebabkan kita rasa terancam dan rasa malu, rasa kecil. Betul, kita rasa rendah diri. Dan sebab benda ni dia banyak melibatkan psikologi. Sebab itu yang lebih kuatnya kalau kes ini dia bawa kes itu dalam keadaan dia dah ada laporan perubatan. Contohnya dia dah jumpa psikiatris. Dan psikiatris dah bagi description ubat-ubat kepada dia. Dia ni memang kena makan ubat untuk mengawal dia punya stres dan juga dia punya tekanan disebabkan isu-isu macam ni lah. Dan benda ni sebenarnya amat serius. Sebabnya setakat yang saya pernah tengok, mereka yang pernah mengalami tekanan perasaan disebabkan cyberbully ni, memang ubat-ubatan yang diambil tu pun ubat-ubat yang betul-betul ubat yang terkawal, yang dia memang mempunyai ataupun follow up secara berkala dengan doktor pakar. Jadi tekanan kepada dia tu kadang-kadang benda tu memberi kesan yang berpanjangan. Jadi itulah kadang-kadang menyebabkan dia mendapat ganti rugi yang besar kalau buat ke mahkamah. Sebab dia bagi kesan yang amat mendalam. Contohnya benda tu mungkin bagi efek kepada kehidupan dia bersama dengan suami, kehidupan dia dengan anak-anak. Padahal anak dengan suami dia ni tak ada kena-mengena pun dengan insiden bully tu. Tapi disebabkan benda tu dia kena tekanan tu di alam maya yang dia tak boleh nak kawal. Jadi benda tu serius lah. Serius lah sehingga dia tidak boleh berfungsi lah. Kan? Tidak boleh berfungsi secara normal. Tidak boleh menjalankan tugas dia. Katakan dia tu adalah seorang perempuan yang bekerja, ada anak, ada suami. Jadi dia tidak boleh berfungsi sebagai seorang isteri gitu Betul. Sehingga tidak boleh berfungsi di tempat kerja. Kemurungan. So maksudnya dia membawa kepada tekanan emosi yang begitulah, yang melampau lah. Ya, betul. Jadi kalau macam kita nak bawa kes tu,
adakah contoh katakanlah dia kata kepada seseorang tu, satu perkataan je dia sebut, contoh lah dia sebut individu tu gemuk lah katakan, tapi satu sekali je, adakah valid untuk dibawa? Dia tengok kepada tafsiran bully tu kot. Kan? Kalau bully ni selalunya benda tu bersifat berterusan, sebab tu dia berulang kali, sebab tu kita panggil bully. Tapi kalau sekali tu mungkin nama dia mengutuk. Bahan ataupun masih one off. Tapi kalau bully ni pada saya lah, benda tu adalah bersifat berterusan, dan benda tu macam memang ada niat jahat yang terancang, yang memang bertujuan tu memang nak bagi orang tu sakit hati. Kan? Contohnya benda tu nak mudah je kalau kita nak tengok benda tu berniat jahat tu pun tidak. Benda tu berulang, dan benda tu kadang-kadang dia sebar pula kepada orang lain, dan benda tu kadang-kadang mungkin dia siap tag orang itu, orang ini. Maksudnya dia memang ada niat jahat nak memalukan dan juga untuk menyebabkan kita rasa tertekan. Memang niat dia memang jahat, memang tujuan itu memang nak mengenakan kita. Jadi bagi saya bully itu dia lebih bersifat macam tu. Maksudnya perkataan itu disebut secara berulang-ulang kali pada saya lah, tapi boleh je kalau contoh macam kita rasa dalam keadaan satu kali itu pun benda tu serius, dan boleh memberikan, contohnya yang menyaksikan perkara tu ramai dan memberikan efek yang amat ketara kepada contohnya kerjaya dia, sampai dia sampai kawan-kawan satu office, walaupun dia kata sekali, oh ni bodoh, ataupun kau ni macam apa-apa saja perkataan yang kesat, dan benda tu dituntut oleh rakan sekerja yang ramai, dan menyebabkan rakan sekerja memulaukan dia. Jadi benda-benda itu pun sebenarnya boleh menjurus ke arah ataupun boleh untuk tindakan diambil lah melalui tindakan ancaman sivil ni, sebabnya dia punya kesan dia tu agak serius. Tapi yang tadi tu kalau dia kata di depan orang ramai-ramai, dia tak jadi cyber lah pula, dia jadi secara berdepan lah. Ya, mungkin secara ramai-ramai tu mungkin dalam bentuk WhatsApp ke, grup WhatsApp. Grup WhatsApp. Jadi dalam grup WhatsApp ke ataupun dalam Facebook, maksudnya walaupun sekali, tapi benda tu memang memberi kesan sampai memberi kesan dari segi emosi di pejabat dan sebagainya. Faham? So maksudnya benda tu boleh lah dibawa. Boleh. Di muka pengadilan ni. Kalau ada bos kan, tempat kerja lah selalunya, kita rasa macam ada bos yang sangat straight dan selalu juga mengeluarkan kata-kata kesat kepada pekerja dia kan. So benda tu pun boleh dibawalah dalam. Boleh, dia sebabnya kalau dari segi memberi kata kesat ni tak perlu orang biasa, bukan setakat perlu bos, siapa-siapa pun. Maksudnya kalau dia berani lah, tapi masalahnya bila nak ambil tindakan ni, kalau dia nak zaman bos dia, maksudnya memang bergerak rotan lah, jawab dia memang dia kena cari tempat kerja lain lah. Tapi lepas tu dia teruskan lah dekat tempat zaman tu. Tapi jawapannya masih lagi boleh. Semua sama ada praktikal ataupun tidak, dan sama ada kita betul-betul ready nak move on dengan pekerjaan tu. Boleh. Faham. Dan adakah kes ni, katakanlah dia berlaku tahun lepas, sekarang dia dah duduk di tempat kerja yang baru, tapi dia masih ada lagi bukti-bukti dia dicela, dipandang hina depan kawan-kawan dia dalam grup WhatsApp lah katakan, masihkah boleh dibawa ke muka pengadilan? Pada saya boleh, dan setahun tu pada saya biasa. Sebabnya bila seorang tu menerima kesan psikologi disebabkan tindakan cyberbullying ni, dia mesti dia akan nak dapatkan nasihat doktor dulu, dan untuk doktor pun mengesahkan betul ke dia ni tertekan disebabkan insiden itu. Jadi proses dia bersama dengan doktor pun mungkin mengambil masa 1 tahun untuk doktor pun memantau, dan juga untuk dia sendiri menguatkan diri untuk berjumpa dengan doktor. Itu pun satu isu juga. Sebab kalau dia tak jumpa doktor, susah untuk kita bawa ke mahkamah. Untuk mahkamah menilai betul ke dia ni mengalami tekanan tersebut. Mungkin dia boleh menang dari segi betul adanya cyberbully tu, tapi dari segi jumlah ganti rugi tu mungkin tidaklah tinggi. Sebab dia tidak ada kesan. Dia tidak menunjukkan dan membuktikan kesan dari segi perubatan terhadap diri dia. Dia kata mentally distressed ke apa ke, benda tu dia kena buktikan dari segi perubatan. Barulah mahkamah akan boleh appreciate dan memberikan nilai ganti rugi yang lebih tinggi berbanding dengan dia tak ambil apa-apa prescription daripada doktor. Begitulah. So maksudnya cyberbully ni, kenapa tujuan kita mengambil tindakan mahkamah kepada pembuli ni
adalah untuk ganti rugi dari segi kewangan sajalah. Dan juga satu lagi tuntutan yang kita boleh buat ialah kita minta mahkamah injangsi. Injangsi ni nama dia, dia satu tindakan menghalang, menegah, maksudnya mahkamah menegah beliau, orang itu, daripada meneruskan membuat perbuatan buli tersebut. Dan mungkin sampai satu peringkat mahkamah kata boleh juga membuat perintah supaya jangan lagi membuat apa-apa bentuk komen pun terhadap diri kita. Maksudnya itu yang dinamakan injangsi, perintah tegahan. Menegah, menghalang. Menegah dan menghalang. Dan perintah injangsi ni amat serius. Sebab kalau orang tu masih lagi melakukan perbuatan yang sama, kalau dia melanggar injangsi dia melanggar, dia boleh dikenakan tindakan menghina mahkamah. Dan tindakan menghina mahkamah ni efek dia sampai boleh kena penjara. Sampai macam tu lah. Maksudnya kalau kita bawa ke peringkat mahkamah, boleh pergi sampai macam tu lah. Maksudnya kita sampai boleh berkerak rotan betul lah dengan orang tu kan. Maksudnya minta pada mahkamah supaya mengarahkan, supaya pembuli ni jangan ada apa-apa hubungan dengan kita dah. Jangan bagi komen, jangan bertegur sapa. Jangan berhubung. Jangan berhubung terus. Jumpa selisih tengah jalan pun buat tak tahu. Macam tu lah. Maksudnya boleh lah sampai macam tu kan. Supaya kita mangsa buli ni rasa lebih selamat lah kan. Maksudnya tak nak dah jumpa dengan orang yang macam tu ya. So cyberbully ni sesiapa saja boleh, ada ke? Maksudnya sesiapa saja boleh memulakan cyberbully, saman cyberbully ni lah, saman sivil ni. Ya, boleh. Untuk apa-apa kes sajalah. Kalau dia rasa macam terancam pun boleh terus memulakan lah. Boleh. Ada tak kes-kes yang tuan rasa menarik untuk dikongsikan? Ada juga kes yang sebenarnya banyak kes yang melibatkan berkerak rotan dengan pasangan kekasih ni. Bekas kekasih. Dia bekas kekasih. Jadi dia stalking, dia mengganggu pasangan bekas kekasih kita tu. Jadi benda tu bukan benda yang rare. Benda tu dah macam banyak berlaku kes-kes yang sedemikian. Stalking ini pun sebenarnya adalah salah satu daripada perbuatan jenayah. Dan kita boleh membuat stalking ni apa ya? Stalking ni mengintip dan mengintip. Macam mana yang nak dikaitkan dengan cyberbully tadi? Sebabnya bila dia mengintip, dia tahu pergerakan kita tu bagaimana. Mengintip media sosial kita lah. Kemudian dia pun buat komen. Pergi ke mana tu? Contoh. Jadi tindakan dia yang membuat komen-komen yang seolahnya tahu pergerakan kita, itu juga boleh membuat cyberbully sebab seolah-olah kita rasa tak selamat. Dia tahu je kita ada kat mana. Maksudnya setiap kali posting kita dia akan komen tanya. Boleh juga. Jadi kita rasa macam kenapa dengan dia ni? Setiap komen kita dia ada, setiap posting kita dia ada. So kita rasa terancam. Betul. Begitu. Ya. So kita rasa terancam. Jadi bolehlah kita memulakan. Memulakan saman sivil. Ya, saman sivil kerana mengintip itu pun kita boleh buat satu perintah injangsi. Menghalang dia daripada terus membuat apa-apa bentuk intipan. Termasuk kepada kita punya media-media sosial. Yalah, contoh bila kita memanglah boleh ambil tindakan block dia. Tapi dia boleh create new account. Lepas tu dia pun follow lagi ke apa ke. Jadi benda-benda tu kan macam susah untuk kita betul-betul nak tahan dia daripada mengganggu kita. Jadi tindakan mahkamah lah merupakan tindakan yang terbaik untuk kita menghalang perbuatan-perbuatan sebegini. Jadi maknanya cyberbully ni boleh kita mulakan, maksudnya saman kepada orang yang membuli kita di cyber ni, walaupun benda tu benda betul apa yang dia cakap tu benda betul, selagi mana kita rasa benda tu menyebabkan kita rasa intimidate kita rasa terancam, kita rasa rendah diri sehingga menyebabkan kesan psikologi dan sebagainya lah. Tak semestinya apa yang dia cakap tu benda fitnah kan. Kadang-kadang fitnah tu satu hal lah. Kalau fitnah tu dia cakap pada kita walaupun di media sosial, so kita boleh buat saman fitnah. Tapi kalau benda yang dia cakap tu betul, bukan fitnah, tapi menyebabkan kita rasa macam dia mengejek-ngejek kita kan, macam kita rasa terancam. Dan benda tu setiap masa dia ada, sentiasa dia cakap benda tak elok pasal kita. So kita rasa terancam, menyebabkan kita rasa rendah diri, menyebabkan sukar untuk kita meneruskan kehidupan kita. So itu adalah sesuatu yang boleh diambil tindakan lah untuk keluar daripada masalah tu. Betul. Saya pun baru tahu cyberbully ni adalah benda betul yang dicakap sehingga menyebabkan kita rasa terancam tu tadi. Terima kasih kepada Lawyer Azmi untuk
episod kedua podcast kita. Akan jumpa lagi di masa akan datang. Bye.